Kita intro dulu. La 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 la. Okey, bagi saya 1 minggu saya akan panggil semua e-hailing company. Saya akan jumpa di pejabat Perdana Menteri. Bagi saya tempoh 1 minggu, saya tetapkan masa, saya jumpa dia. Saya nak sampaikan pandangan saudara bahawa rate itu terlalu rendah. Assalamualaikum warahmatullahi. Sekarang ini tengah kecoh berkenaan dengan nasib para rider makanan ataupun dikenali sebagai rider P-hailing untuk syarikat-syarikat besar penghantaran makanan dekat negara kita ini. Sebelum itu, sedikit backstory. Perkhidmatan penghantaran makanan ini merupakan satu pilihan yang boleh dikatakan sangat-sangat popular, terutamanya dekat bandar-bandar besar macam Kuala Lumpur. Yalah, perkhidmatan P-hailing ini memang sangat-sangat membantu, terutamanya bagi mereka yang terperangkap dekat kerja dekat office, tak sempat nak keluar pergi makan dan sebagainya, ataupun mungkin mereka yang duduk dekat rumah tapi mereka mungkin tak masak dan mereka malas nak keluar dan sebagainya untuk beli makanan. Jadi perkhidmatan penghantaran makanan ini memang sangat-sangat ditagih. Dan benda ini memang sangat-sangat meletup lah, perkhidmatan penghantaran makanan ini ketika musim PKP. Yalah, masa PKP kan orang tak boleh keluar rumah, orang tak boleh pergi kedai bungkus makanan dan sebagainya. Jadi perkhidmatan menghantarkan makanan ke rumah memang sangat-sangat laku pada ketika itu. Dan dahulu rider-rider Foodpanda dengan GrabFood ini, mereka ini dapat duit dengan banyak tau sebenarnya, sebab tangga gaji mereka agak bagus pada ketika itu. Masa tu kalau mereka buat kerja betul-betul, mereka memang pulun 12 jam sehari katakan, mereka boleh cecah sampai ratusan ringgit tau sehari. 2, 3, 400 ringgit boleh cecah sehari untuk perkhidmatan penghantaran makanan ini. Kerana itulah begitu ramai sekali anak-anak remaja terutamanya mengambil keputusan untuk terus bekerja sebagai penghantar makanan ini. Sebab benda tu kena dengan jiwa mereka. Yalah, mereka kan suka naik motor. And then kemudian naik motor satu hal, mereka dapat hantar makanan, dapat duit lagi banyak pula tu. Jadi ramailah antara mereka ini, termasuklah anak-anak yang tak berapa muda sangat ni kan, menjadikan riding Foodpanda dekat GrabFood ini sebagai kerjaya, sama ada separuh masa ataupun sepenuh masa. Tetapi sekarang ini tuan-tuan dan puan sekalian, syarikat-syarikat penghantar makanan ini seolah-olah macam hendak menekan rakan kongsi mereka ini. Betul, mereka tak panggil rider-rider Foodpanda ke GrabFood ini sebagai pekerja mereka, sebab secara asasnya mereka ini tidak bekerja dengan Foodpanda atau GrabFood sebagai contohnya. Mereka ini adalah sebagai ejen penghantar makanan, di mana mereka telah mendapatkan lesen daripada Foodpanda ataupun GrabFood untuk bekerja bagi pihak mereka ataupun untuk menjalankan karier bagi pihak mereka, dan mereka ini akan dibayar berdasarkan kepada upah satu penghantaran. Kata orang by docket lah senang cerita. Dan oleh kerana syarikat-syarikat ini bukanlah menggajikan para rider ini, maka segala aspek berkenaan dengan penjagaan motor ataupun berkenaan dengan kehidupan mereka sebagai rider itu kena sendiri tanggung. Duit minyak, servis motor, insurans kemalangan dan sebagainya sendiri tanggung. Syarikat-syarikat P-hailing ini memang tidak menanggung apa-apa pun. Dari kerana itu, kita berasa sangat-sangat pelik bila syarikat-syarikat P-hailing ini melaporkan yang mereka mengalami kerugian, sampai ada yang bertindak untuk menurunkan tangga gaji para rider ini seperti mana yang dilakukan oleh GrabFood, dan ada juga yang bertindak hendak menjual syarikat mereka kepada syarikat lain seperti mana yang tengah nak berlaku pada Foodpanda sekarang ini. Dan benda-benda ini memang sangat-sangat memeningkan kepala sebenarnya, sebab macam saya katakan tadi, syarikat-syarikat P-hailing ini mereka tak tanggung apa-apa tau pasal rider ini. Motor mereka tak bagi, duit-duit lain-lain, allowance apa semua diorang tak bagi. Diorang just bagi duit berdasarkan kepada penghantaran makanan itu saja. That's it. Tetapi mereka dok ngadu, oh rugilah dan sebagainya. Padahal kalau nak ikutkan, bila mereka merendahkan tangga gaji ini, rider-rider ini bermasalah tau. Sebab apa? Macam saya katakan tadi, mereka tanggung everything pasal motosikal mereka. Pasal minyak, mereka kena tanggung sendiri. Minyak ni tuan-tuan sekalian, mereka ini bawa motor boleh katakan 12 jam, 13 jam, 14 jam sehari tau kalau dia betul-betul gila buat kerja. Minyak full tank tu boleh habis sehari je. Katalah macam motor, dia pakai motor Honda Future, katakan macam motor saya, full tank dalam 6.5 ringgit sekarang ini. 6.5 ringgit setiap hari, kalikan dengan 30 hari, dah berapa dah kat situ? Dekat 200 ringgit tau. Itu baru cerita minyak. And then kemudian servis motor. Oleh kerana mereka ini kerap ride, maka mereka cepatlah sampai ke mileage untuk servis. Servis okay fine, tukar minyak hitam, mungkin tukar spark plug dan macam-macam lagi. Poket pun cepat haus, and then rantai pun cepat rosak dan sebagainya. Jadi sekali servis itu boleh makan
memakan belanja antara RM50 hingga ke RM100. Dan mereka servis motor ni boleh katakan tiap-tiap minggu. Kalaulah seminggu 100, kita ambil paling banyak contohnya kan, sebulan dah RM400. Campur dia minyak RM200 dah RM600. And then sekarang dengan tangga gaji yang rendah ini, lagilah diorang sakit tuan-tuan dan puan sekalian. Sebab itulah para rider GrabFood baru-baru ini telah mengadakan satu mogok untuk menuntut GrabFood tolong kaji balik tangga gaji mereka. Jangan bagi serendah ini. Dan inilah antara petikan rakaman secara langsung oleh TikTok Sinar Harian berkenaan dengan mogok oleh rider-rider Grab yang berlangsung pada hari ini. Kerja ni nak melibatkan nyawa. Kalau saya tanya akak kalau akak kerja RM3 waktu hujan balik yang hantar angka. Jatuh licin, cik tahu. Tak ada claim insurance tau. Motor tak boleh nak claim, tanggung sendiri. Betul. Saya pernah accident, 3,200 saya keluar duit. Tanya Grab kata tak ada support. Pagi start, pukul 12 balik, kilometer seminggu dah 2,000 lebih. Jadi bagi income tu tak membantu apa. Tak bantu. Tak ada. Tapi kalau dia buat sebelum ni, dia bantu je. Tapi okey, tak ada isu lah. Cuma tak ada sekarang ni isu gaji kita je. Kalau setakat RM5 okey lagi. Tapi kalau dah bawa Sebab nasi ayam pun dah RM7. betul. RM7 tengah. RM4 tu dah banyak dah. Persetujuan ke atau dia Tak ada. Kita Tak ada. Kita orang sendiri semua. Jumpa. Kalau kita tak kalau kita tak buat, kalau kita tak buat macam ni, sampai bila? Sampai bila? baik kita Betul. buat. Itu je. Anda nampak tak keluhan mereka tuan-tuan dan sekalian? Ini bukan keluhan main-main tau. Mereka ni ada di antaranya yang berkeluarga. Ada keluarga yang perlu dijaga. Ada anak-anak yang perlu dibesarkan dan sebagainya. Ada yang nak kumpul dek kahwin dan macam-macam lagi. Tapi ini cerita GrabFood, tak cerita Foodpanda. Tadi saya dah beritahu dah, Foodpanda ini bakal dijual kepada syarikat lain dek kerana syarikat induk yang pegang Foodpanda pada ketika ini konon-kononnya tak larat nak tanggung kerugian. Kerugian apa aku tak tahu, masalah je kan. Dan bila syarikat itu dijual, apa nasib rider-rider yang rata-ratanya orang Melayu ni? Dahlah dulu Foodpanda pun pernah menjadi kontroversi disebabkan oleh tangga gaji yang rendah juga kepada para rider mereka. Dan bila dah dijual nanti, Allahu Akbar, tak tahulah apa akan jadi masalahnya. Ini membawa kita kepada sedikit rentetan sejarah. Sebelum PRN 6 Negeri 2023 yang lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pernah berjanji kepada rider-rider makanan ini untuk memanggil ke semua syarikat pay-hailing berjumpa dengan beliau dekat pejabat Perdana Menteri untuk berbincang penyelesaian menang-menang antara syarikat pay-hailing ini dan juga dengan para rider ini. Ini termasuklah untuk menyediakan tangga gaji lebih progresif dan macam-macam lagi lah. Dan memang betul, pertemuan itu telah berlangsung pada 8 Ogos tahun 2023 dekat pejabat Perdana Menteri. Ada dilaporkan. Tetapi itulah, sekarang ini kita nampak keadaan tidak berubah. Syarikat-syarikat pay-hailing ini masih terus menekan rider dengan alasan itu, alasan ini dan sebagainya. Rider-rider terus tersepit, terus terhimpit, terus mengalami masalah tidak cukup gaji. Jadi, apa sebenarnya yang dibincangkan oleh Perdana Menteri masalahnya ketika jumpa dengan syarikat-syarikat pay-hailing itu? Macam tak ada hasil pun masalahnya kan. Tetapi itulah dia tuan-tuan dan puan sekalian. Saya membawakan berita ini sebab apa? Sebab saya tahu ramai di antara kita yang mengenali orang yang menjadi rider pay-hailing ini. Mungkin ada di antara mereka yang merupakan saudara mara kita, adik-beradik kita, ataupun rakan-rakan kita, ataupun mungkin kita sendiri merupakan rider pay-hailing. Dan mereka ini juga manusia. Mereka perlukan duit. Mereka buat kerja ini bukan buat kerja secara fisabilillah, tetapi mereka buat kerja untuk dapatkan duit. Apatah lagi pada era kerajaan perpaduan madani yang cukup-cukup pandai. Robin Hood ni kan, katakan Robin Hood lah konon-kononnya. Segala benda naik. Perkhidmatan naik, harga barang naik, cas itu, cas ini, cukai sana, cukai sini. Semuanya makin menghimpit rakyat pada ketika ini dan rider-rider ini juga terhimpit sama tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kerana itulah kita mengharapkan agar betul-betul dapat penyelesaian menang-menang antara syarikat-syarikat pay-hailing ini dan juga para rider ini. Mereka punya kebajikan perlulah dijaga bersama-sama. Jika tidak, jangan terkejut sekiranya kalau perkhidmatan penghantaran makanan ini akan terus lumpuh kerana rider-rider ini sudah fed up dan mereka bertindak untuk mencari kerja lain. Masa itu bukan sekadar customer yang akan mengeluh sebab tidak akan ada orang yang hantar makanan dekat rumah mereka. Kedai-kedai ini juga akan mengeluh, terutamanya mereka yang menjalankan perkhidmatan jual makanan dari rumah. Mereka tak mampu untuk buka restoran, mereka tak mampu untuk buka kedai, mereka hanya mampu meniaga kecil-kecilan dekat rumah menggunakan khidmat pehantaran rider makanan ini 100%. Mereka inilah yang paling terjejas sekiranya kalau rider-rider ini mogok ataupun bertindak berhenti ataupun diberhentikan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, prospek untuk negara kita untuk tahun 2024 ini semakin lama semakin malap selagi kerajaan perpaduan madani ini yang konon-kononnya power sangat ini mentadbir negara ini. Saya cuma risau satu benda je, takut rakyat nanti dah tak tahan sangat-sangat dek kerana perkara-perkara bangang yang terjadi dalam negara kita ini, dek kerana rakyat makin lama makin tersepit dengan segala kekangan ekonomi ini. Silap-silap seluruh rakyat Malaysia pergi beratur dekat pejabat Perdana Menteri, jumpa Perdana Menteri dan tanyakan kepada Perdana Menteri soalan ini. Silap-silap mereka kata cepat-cepatlah sikit masalahnya, ada pun menyusahkan orang.
Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?